Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syamira binti Mat Afandi mewakili rakan-rakan yang lain dari Politeknik Merlimau ingin membentangkan kajian kami bertajuk penggunaan aplikasi eBMCP sebagai alat pengurusan strategi keusahawanan di dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengenalan. Pengajaran dan pembelajaran tidak setakat dipraktikkan secara konvensional di mana tenaga pengajar memfokuskan aktiviti di bilik kuliah sahaja, tetapi ianya perlu selaras dengan arus perkembangan teknologi maklumat masa kini. Aplikasi yang dibangunkan ini bertujuan untuk memenuhi keperluan dalam pengajaran dan pembelajaran di Politeknik serta memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas bagi meningkatkan minat pelajar. Pembangunan bahan inovasi mobile learning ini juga adalah seiring dengan perkembangan teknologi dalam pendidikan masa kini yang memerlukan teknik pengajaran yang lebih kreatif, inovatif dan interaktif. Memandangkan kepelbagaian kaedah penyampaian pengajaran perlu diberikan keutamaan selari dengan konsep outcome-based education, maka pensyarah dikehendaki menggunakan kreativiti masing-masing bagi memastikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berkesan serta memenuhi kehendak kurikulum. Penghasilan inovasi ini juga dapat meningkatkan kualiti pembelajaran terutamanya dalam mengharungi era transformasi penyampaian pendidikan tinggi serta selaras dengan matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 untuk melahirkan graduan holistik bercirikan keusahawanan dan seimbang. Seterusnya, pernyataan masalah. Keusahawanan merupakan agenda penting yang menjadi nadi utama dalam membantu meningkatkan ekonomi negara. Persekitaran keusahawanan di Malaysia sentiasa disokong bagi melahirkan usahawan yang berpotensi. Berbagai inisiatif kerajaan dibangunkan dalam usaha untuk melengkapkan usahawan-usahawan di Malaysia dengan kemahiran yang diperlukan supaya ianya selari dengan perubahan persekitaran perniagaan dan teknologi yang muncul secara pantas. Negara telah mengorak langkah ke hadapan dengan melaksanakan pelbagai program pembangunan keusahawanan bagi menghadapi cabaran besar dalam melahirkan usahawan tradisional kepada usahawan baru yang dilengkapi dengan kemahiran abad ke-21 melalui pendigitalan operasi perniagaan. Seiring dengan usaha tersebut, Malaysia juga telah mengorak langkah berubah kepada ekonomi baru. Penjanaan ekonomi di Malaysia secara amnya disumbangkan oleh aktiviti keusahawanan yang meliputi berbagai jenis aktiviti perusahaan, termasuk juga perniagaan atas talian. Sehubungan itu, pelaksanaan projek inovasi ini sedikit sebanyak dapat membantu merealisasikan pelaksanaan khusus MPU 22012 kepada semua pelajar Politeknik, terutamanya di Politeknik Merlimau. Projek inovasi ini sangat membantu pensyarah dan pelajar bagi meningkatkan kecekapan dan kemahiran mereka dalam menghasilkan business plan. Selain itu, projek inovasi ini boleh juga disebarluaskan kepada peniaga di dalam industri perniagaan bagi menghasilkan business plan yang lengkap dalam memohon pembiayaan pinjaman daripada institusi kewangan. Seterusnya, objektif kajian. Ianya terbagi kepada dua. Yang pertama, menilai kebolehgunaan eBMCP dalam pengajaran dan pembelajaran keusahawanan. Yang kedua, menilai impak penggunaan eBMCP dalam pengajaran dan pembelajaran keusahawanan. Metodologi. Reka bentuk kajian. Penggunaan aplikasi mudah alih eBMCP dalam pengajaran dan pembelajaran keusahawanan di Politeknik Merlimau Melaka dilaksanakan kepada keseluruhan pelajar khusus MPU 22012 keusahawanan yang telah menggunakan eBMCP. Kajian yang dilaksanakan ini berbentuk deskriptif
yang merupakan penyelidikan bermatlamat untuk menerangkan sesuatu fenomena yang sedang berlaku. Populasi dan sampel. Kajian telah dilaksanakan ke atas populasi keseluruhan pelajar yang menggunakan EBMCP di Politeknik Merlimau Melaka terdiri daripada 189 orang pelajar semester 3 dan 4 sesi Jun 2020. Model reka bentuk aplikasi EBMCP. Model reka bentuk aplikasi EBMCP mengguna pakai model ADI. Model ADI dipilih oleh pengkaji adalah kerana ianya adalah di antara model reka bentuk yang menjadi asas kepada model reka bentuk yang lain. Dalam model ini, ia melalui 5 fasa. Yang pertama, fasa pertama merujuk kepada analisis, fasa kedua adalah reka bentuk, fasa ketiga pembangunan, fasa keempat pelaksanaan dan fasa kelima penilaian. EBMCP dibangunkan menggunakan perisian BA4EXE dengan gabungan perisian lain seperti Android, SDK EXE, Java dan beberapa sistem operasi yang lain. Penggunaannya juga sesuai bagi meningkatkan kefahaman dan memudahkan capaian aplikasi dalam kursus atau bengkel. Fokus utama dalam EBMCP adalah menggunakan dan menggabungkan 9 blok elemen business model canvas dan dilaksanakan mengikut format rancangan perniagaan untuk fungsi 2 dalam 1. EBMCP ini berfungsi untuk membantu pelajar meningkatkan pemikiran mereka dan kemahiran untuk membina rancangan perniagaan yang berkesan. Pelaksanaannya dengan menggunakan sistem yang sistematik akan membantu pelajar mengembangkan rancangan perniagaan dengan mudah. Melalui penggabungan teknologi rancangan EBMCP ke dalam suasana bilik darjah, pelajar dapat memperoleh pengalaman pembelajaran yang baru dan bermakna. Berikut merupakan paparan antarmuka EBMCP. Paparan muka ini boleh berubah mengikut idea-idea perniagaan yang baru. Seterusnya, tata cara penganalisaan data. Kajian yang dilaksanakan ini menggunakan borang soal selidik yang kemudiannya dianalisis menggunakan perisian SPSS. Kajian rintis telah dijalankan terhadap 10 orang pelajar yang dipilih secara rawak bagi memastikan kebolehpercayaan terhadap soal selidik yang disediakan. Hasil kajian rintis yang dilaksanakan oleh pengkaji memperlihatkan skor bagi Alpha Cronbach adalah 0.889 di mana keseluruhan item mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi dan kesemua item boleh diterima dalam kajian ini. Nilaian skor min yang diperolehi oleh pengkaji akan diinterpretasikan melalui skor min berdasarkan penggelasan 3 skala iaitu tinggi, sederhana dan rendah. Diadaptasi daripada Landell 1997. Analisis data. Analisis bagi objektif pertama, bagi kebolehgunaan aplikasi, sebanyak 5 item soalan telah dibentuk dan kelima-lima item soalan memberikan tafsiran min yang tinggi. Secara keseluruhannya, skor min keseluruhan bagi kebolehgunaan aplikasi memberikan nilai 4.48 dengan tafsiran tinggi. Bagi analisis objektif yang kedua, impak pengajaran dan pembelajaran, sebanyak 5 item soalan telah dibentuk. Kelima-lima item memberikan tafsiran min yang tinggi dengan skor min keseluruhan adalah 4.38 iaitu memberi nilai skor tafsiran yang tinggi. Kesimpulan. Secara kesimpulannya, penghasilan produk inovasi ini memberikan kesan yang positif terhadap keberkesanan penggunaan electronic learning melalui smartphone kepada proses pengajaran dan pembelajaran pelajar. Aplikasi ini membantu pelajar dalam meningkatkan tahap pemahaman
mereka pada bila-bila masa. Perkembangan teknologi mudah alih pada masa kini menjadikan proses pembelajaran tidak terhad di bilik darjah semata-mata. Dengan adanya pelbagai peralatan mudah alih dan tablet, persekitaran pembelajaran pelajar lebih meluas dan bentuk pembelajaran menjadi lebih bersituasi, personal, bekerjasama dan sepanjang hayat. Oleh itu, aplikasi electronic learning sememangnya memberikan impak dan kesan yang positif kepada pelajar dan pensyarah dalam kursus MPU 22012 keusahawanan dari aspek kebolehgunaannya serta impak penggunaannya kepada pengguna sebagaimana keperluan pendidikan revolusi industri 4.0. Sekian pembentangan saya bagi tajuk kajian ini. Terima kasih.